Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, baik. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Jadi Alhamdulillah hari ni sedar tak sedar kita dah masuk ke sesi sembang santai total lockdown untuk siri yang ke-13. Ini bermakna sembang santai kita dah masuk hampir ke 2 minggu kan, yang bermakna kalau esok kita teruskan lagi, kita telah mencapai hadaf ataupun matlamat sharing ketika total lockdown selama 14 hari ataupun selama 2 minggu tempoh total lockdown. Alhamdulillah. Jadi suatu pencapaian yang saya kira saya tak pernah ada lah sebelum ni, saya tak pernah buat. Namun saya percaya bila mana kita membuat sesuatu perkara yang kita tidak pernah buat, maka kita akan dapat satu perkara yang kita tak pernah dapat. Ini kata mentor saya. Kalau kita nak sesuatu yang kita tak pernah dapat, maka kita kena buat sesuatu yang kita tak pernah buat. Kan? Jadi alhamdulillah ala kulli hal, sebelum ni saya pernah live untuk beberapa kali di dalam page, tapi dengan saranan sahabat-sahabat dan perancangan sedikit perancangan daripada sahabat-sahabat juga bagaimana untuk penuhi masa ataupun memberikan manfaat pada orang lain dalam tempoh PKP ni, maka terhasillah sembang santai total lockdown. Kan, dan nak habis hujung-hujung baru nak cerita asal. Okey, jadi suka untuk saya katakan, suka pula kan, ataupun duka cita untuk katakan ini malam yang kedua akhir lah, ataupun esok merupakan malam terakhir untuk sembang live. Dan mungkin lepas tu saya akan pertimbangkan semula sama ada akan live ataupun saya akan buat sharing hanya melalui tulisan. Jadi apa yang berlaku kita tunggulah, tengok macam mana atas perancangan. Okey, baik. Namun kita teruskan pada malam yang ke-13 ini, sembang santai total lockdown untuk siri yang ke-13 dengan tajuk yang telah ditulis, iaitu semua benda mesti disusun. Kan, itu tajuk kita pada malam ini. Jadi kita memang sedia maklum, setiap orang itu dia ada tanggungjawab masing-masing, dia ada peranan, dia ada kerja yang macam-macam dia kena buat. Sehingga kan kadang-kadang dia akan rasa macam, aku tak sempat lah buat ni, tak boleh jadi ni, aku tak ada masa, contoh gitu kan. Tapi kita benda tu memang dah disahkan oleh antara ulama yang telah menyebut al-wajibat aktsaru minal awqat. And Imam Allahumma salli Muhammad, Imam Hasan Al-Banna daripada Mesir, dia pernah sebut masa wajibat, perkara yang kita ada itu memang lebih banyak daripada masa yang kita ada. Jadi tentang masa kita dah sentuh semalam, tentang tips pengurusan masa, macam mana nak jadikan masa kita, apa kefahaman yang kita perlu ada tentang masa, mindset tentang masa, dan juga apa tindakan yang kita boleh buat tentang masa yang kita ada. Namun hari ini kita kena tahu dari sudut semua benda. Semua benda itu mesti disusun. Asalnya saya letak tajuk semua benda boleh disusun. Tapi saya nak sebut di sini semua benda mesti disusun. Semua benda. Tapi kita kena tengoklah. Kan, ada benda yang di dalam jangkauan dan pantauan kita. Maksud benda tu memang kita boleh ubah, kita boleh arahkan, kita boleh ubah suai. Tapi ada benda juga yang kita tak boleh nak buat. Antara contoh hujan dan sebagainya kan, yang memang kita tahu benda tu aturan Allah SWT, maka kita tak boleh buat apa-apa. Tapi segala benda yang di dalam orang kata pengetahuan kita, dalam limitation kita, semua benda yang kita masih boleh buat keputusan ke atasnya, maka ianya mesti disusun dengan baik. Sebagai contoh hari ni,
kan. Jadi saya nak live pukul 9, jadi nak posting pukul berapa, nak persiapan macam mana pukul berapa, benda tu semua benda mesti disusun kan. Jadi percayalah, tanyalah orang kata coach-coach yang lain kan, yang hebat-hebat belaka. Saya yakin dan percaya mereka kalau nak live ataupun nak memberikan suatu perisian, mereka akan pastikan isi-isi yang ditulis oleh mereka itu akan tersusun, supaya bila dia memberikan orang kata pendapat ataupun memberikan perkongsian, benda tu akan dapat, benda tu akan mudah sampai kepada orang yang disasarkan. Okey, jadi kita tengok di sini perkara yang pertama yang kita boleh jadikan iktibar tentang tajuk pada malam ini ialah bagaimana kita lihat kejadian langit dan bumi kan. Allah susun satu-satu, Allah sebut dalam Quran, dijadikan dalam beberapa hari dan kemudian jadi ini dulu, jadi ini dulu. Itu baru langit dan bumi. Benda yang dekat dengan kita kan, dekat dengan perempuan. Sebagai contoh, kita ambil perempuan yang lahirkan anak kan, dia tempoh daripada orang kata telah disebut juga dalam Quran, benda tu dia ada proses ini, proses ini, proses ini. Jadi kita nampak benda tu ia sangat tersusun. Bagaimana pertambahan orang kata pengembangan bayi di dalam di dalam rahim ibu menyebabkan daripada kecil besar dan akhirnya lahirlah ke dunia kan. Itu contoh itu contoh yang memang kita tahu setiap benda ini dia ada prosesnya kan. Sebagai contoh lain, kita tengok orang yang pandai-pandai, profesor kan, orang kata PhD, orang yang belajar pondok nak jadi alim ulama kan, mereka juga ada proses dia kan. Bagaimana dia orang belajar kitab, daripada kitab yang kecil, kitab naik sikit, kitab middle, kitab yang tengah, kemudian dia naik pada kitab yang tinggi dan sebagainya. Itu juga memerlukan proses dan ia juga perlu disusun masanya kan. Sebab tu kita tak pelik kalau kita lihat orang yang ngaji pondok kan. Sebagai contoh, saya bagi contoh mudah lah, bagi ipar saya sendiri, dia ngaji di Yaman 10 tahun tak pernah balik kan. Dan akhirnya bila Abu Ya panggil balik kan, balik untuk khidmat di pondok dan nikah dan sebagainya, maka dia baru balik kan. Tapi nak ceritanya dia di sana bagaimana dia menguruskan masa, bukan saja dia pergi belajar bertalaki, kemudian dia ajar pula anak-anak Malaysia di sana. Bukan saja Malaysia, semua anak murid dia yang ramai, yang rasa dah ratus beribu orang. Nak ceritanya mulanya benda tu semua bermula daripada benda yang kecil, proses dia. Jadi benda tu semua perlu disusun. Bagaimana pada umur berapa dia kena pergi sana belajar kan. Macam kita lah hari ni, sebagai contoh, kita hari ni berapa? Kita 30 tahun, 20 tahun. Apa kita nak jadi pada masa akan datang? Kalau kita nak jadi pandai, sebagai contohnya, orang yang nak jadi pandai ni, benda tu semua perlu disusun. Dia nak belajar apa, dia nak pada bidang apa, benda tu semua kena disusun. Contoh lain, kita ambil contoh sebagai orang yang membuat bisnes ataupun orang yang berbisnes, businessman lah ataupun businesswoman. Segala, percayalah cakap saya, kalau contoh yang membuat bisnes produk, dia akan susun dari sudut dia punya sales dia, marketing dia, produk-produk dia, macam mana dia nak kira stok dan sebagainya. Begitu juga kalau kata orang yang membuat bisnes dia sudut services, sama juga apa yang dia nak bagi, sharing yang dia nak share, semua benda dia mesti disusun satu-satu perkara kan. Waalaikumsalam Safwan Musafir, alhamdulillah, terima kasih join pada malam ni. Kemudian contoh lain yang kita boleh ambil, mungkin ada orang yang nak capai satu tahap. Kalau kita tengok makam orang yang soleh, dia capai tahap orang kata bersih hatinya kan, tahap orang kata tasawuf lah, dia capai satu tahap. Jadi nak capai ke tahap itu juga memerlukan proses. Dia perlukan mujahadah yang tinggi, perlukan amalan yang konsisten, dan perlukan orang kata doa yang banyak dan sebagainya. Jadi semua benda itu mestilah disusun. Jadi poin pertama pada malam ini adalah semua benda ini dia ada proses. Itu kita kena tahu. Jadi nak susun tu juga dia memerlukan proses. Bukannya kita pum, semua tersusun. Tak, nak kemas barang, contoh anak main kan, dia dah main, mungkin sekarang dia tidur kan, kerana dia nak main pam. Kemudian bila kita nak kemas barang kat rumah, benda tu pun perlu disusun dengan baik kan. Kita nak letak mana dulu kan. Sebagai contoh lah, suami beli barang ataupun paling
terdekat petang tadi saya beli barang kan, kebetulan saya naik motor, beli barang sekali dapat 4 beg plastik, 2 pampers. Naik motor saya, macam mana nak buat? Jadi benda tu sebenarnya boleh disusun. Kadang ramai orang dia terlalu cepat membuat kesimpulan tanpa dia melalui proses tersebut. Dia tak start lagi, dia tak try dulu, tapi dia terus kesimpulan tak boleh ni. Tak boleh ni. Sebab apa? Mindset dia negatif. Tapi kalau bagi mindset orang yang positif, insya-Allah dia optimis, dia yakin dengan apa yang dia buat, dia akan capai satu persatu. Macam tu. Okey, clear. Itu point nombor 1. Jadi point nombor 2, kita kena tahu juga kenapa kita kena susun ni. Apa kepentingan bila kita susun? Apa kelebihan? Apa impak dia kalau kita jadikan semua benda ni tersusun? Kan? Kalau dah kita katalah sebagai contoh orang yang pengucapan awam, kita A dengan B kan. Kalau orang yang A kan, dia ni memang cakap dia memang A lah kan, tersusunnya, ayat dengan hebatnya, bombastiknya kan, sangat orang kata intonasi yang berpengaruh membuatkan kita boleh percaya cakap dia. Sedangkan orang yang B cakap agak tergagap, ayat kejap itu, kejap ini, dia pun macam tak yakin kan, dan sebagainya. Confirm kita nak pilih yang mana? Mesti kita akan pilih orang yang A, betul tak? Sebab kita dah nampak dia punya cara dia cakap tu satu persatu kan. Namun kita tak nafikan ada orang yang dia dianugerahkan memang percakapannya itu sangat-sangat berpengaruh, ataupun dia ni orang kata dia ni memang dah daripada kecil tu dia punya cakap dia power lah orang kata. Tapi saya yakin dan percaya semua orang bila mana dia ada usaha, dia boleh capai ke satu tahap yang dia nak kan. Sebagai contoh, ada seorang silat ni, bukan silat, martial art, seni bela diri. Dia ni dilahirkan dengan kaki yang tempang kan. Akan tetapi bila mana dia berlatih dengan penuh tekun, dia berlatih sehingga dia sampai ke satu tahap yang tinggi, maka orang yang hebat dia akan tahu, dia nampak dia ni kaki tempang. Tapi dengan orang kata dia punya keadaan semasa dia menyebabkan orang sampai boleh rasa tak nampak pun yang dia ni memang tempang. Nak cerita memang dia boleh jadi power. Jadi memang semua benda ni kita kena susun supaya benda tu jadi teratur, jadi senang. Buku yang kita ada sebagai contoh kan, ada 10 ataupun banyak buku kan. Kalau lah kita main tabur campak, kemudian kita nak cari buku, benda tu susah di akhirnya, betul tak? Jadi kita kena susun juga buku itu mengikut cara masing-masing. Kan, ada orang dia suka susun mengikut judul, ada orang yang susun buku mengikut disiplin ilmu, ada orang yang susun buku mengikut saiz. Tapi point dia di sini adalah semua benda ini mesti disusun. Point nombor 2, supaya ia lebih mudah untuk sebarang urusan kita. Bukanlah buku je semua. Makanan kita nak buat mana dulu, step dia dulu. Kita nak buka dulu yang ni ke, ataupun ambil pinggan dulu ke, masak dulu ke, atau macam mana. Semua benda mesti disusun. Itu point nombor 2. Dan akhir sekali, point nombor 3, saya teringat kata-kata Saidina Ali karamallahu wajhah. Dia menyebut al-haqqu bila nizam sayaghlibu batil bin nizam. Maksud dia, kebenaran yang tidak terancang itu boleh dikalahkan dengan kebatilan yang terancang. Terancang di sini maksudnya tersusun lah. Dia ada organisasinya, dia ada step, dia ada tahu peranan, tanggungjawab masing-masing. Semua benda itu disusun dengan baik. Bermakna di sini Saidina Ali menyebut kalaulah satu organisasi yang memperjuangkan hak dan kebenaran itu tapi dia tidak tersusun, maka dia juga boleh dikalahkan dengan kebatilan yang tersusun. Nampak tak? Jadi pada hari ini kita tak mustahil. Sebab tu kalau kita lihat kadang-kadang maksiat berleluasa sebab apa? Mungkin kerajaan dia tidak menyusun dengan baik kita kata polisi-polisi yang ada, ataupun kita boleh kata juga rakyat sendiri yang tidak orang kata susun jadual hidup dia dan tidak follow. Banyak lagi faktor lain lah. Tapi
apa yang kita nak tahu kat sini sebenarnya kesan yang amat besar yang kita takut adalah bila mana kebatilan itu yang dilihat seakan-akan kebenaran disebabkan penyusunan mereka. Sebagai contoh bagi siapa yang ada pernah tengok movie apa tajuk dia, Sultan Abdul Hamid kan, benda tu dia bersiri filem Turki. Dia ceritakan bagaimana konspirasi daripada barat, daripada Israel ni lah, Zionis laknatullah kan, bagaimana dia orang merancang strategi nak menjatuhkan Sultan Abdul Hamid ni. Jadi kalau siapa yang tengok tu, kita memang dapat tahu dia orang ni memang licik, memang sangat-sangat tersusun dia punya plan. Namun perancangan Allah itu lebih hebat kan, bagaimana bijaknya Sultan Abdul Hamid ketika melawan Zionis ni. Ni dalam cerita itulah, memang sangat seronok kan, boleh boleh tengok lah bagi yang berkelapangan kan, manfaatkan masa kan. Okay, jadi apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah semua benda ni kadang-kadang kita ada masalah, jadi kita ada problem dan sebagainya. Jadi benda tu semua boleh settle sebenarnya. Kan kadang-kadang ada orang bergaduh, isunya kan benda kecil je, tapi kita kena susun dulu, nak jumpa, nak minta maaf, ayat macam mana dan sebagainya, maka benda tu boleh settle. Jadi itulah orang kata, emosi ke perangai, masalah kita, solusi kita punya tindakan, benda tu semua kena susun dengan baik kan. Kadang-kadang makanan kita pun kena susun dengan baik supaya benda tu orang kata dia akan jadi lebih mudah lah. Jangan kita makan melantak je, kita nak beli kat mana. Sebagai contoh, orang yang naik yang buat Grab Food kan, yang buat Food Panda, bagaimana dia susun nak sampai hantar barang tu dengan cepat, nak ikut jalan mana sampai tahap tu kan. Selain daripada ikut orang kata maps lah, mungkin dia orang dah mahir di kawasan suatu kawasan tu, dia orang akan ikut jalan yang dia orang lebih mahir lah, supaya benda tu sampai cepat. Okey, jadi kesimpulan pada malam ini, kalau kita lihat daripada orang kata sharing yang saya sebutkan tadi, semua benda ini mesti disusun. Okey, nak tak nak semua benda mesti disusun. Okey, jadi sekadar itulah perkongsian saya pada malam ini. Yang baik itu datang pada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Moga-moga apa yang saya kongsikan pada malam ini, malam-malam sebelum ni dan juga malam-malam akan datang dapat memberikan manfaat kepada semua sahabat-sahabat yang mendengar ataupun yang membaca status ataupun penulisan saya, insya-Allah. Jadi itu saja malam ni ataupun hari ni dah 3 Zulkaidah kan. Bagi siapa yang berminat ataupun ingin membuat akikah ataupun yang membuat korban pada tahun ini, boleh kontak saya, PM saja. InsyaAllah saya akan reply secepat mungkin. Okey, aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, jumpa lagi.